klik ke access screener. Ini dia punya step lah. Ke access screener. Kemudian dekat sini you all pergi dekat more. Okey. Pergi dekat more, klik more tu. Okey, bila klik more dia akan keluar macam ni. Ini nama username, profit loss, brokerage fees. Semua ada dekat sini. Klik kat access screener ni kita boleh buat stock alert. Counter-counter yang ada potensi kita nak dia breakout dekat level mana kita boleh masuk stock alert tu. Okey, kemudian selepas kita tengok dalam more dia akan keluar macam ni, klik dekat profit and loss. Okey, profit and loss. Kemudian dekat atas sekali tu dia ada portfolio. Right? Ada portfolio. Bila kita klik tu dia akan keluar banyak. Kalau you all nak buat yang baru punya tekan new. Okey, kemudian letaklah nama apa pun. Katalah paper trade untuk bulan November. Tulis kat situ November. Okey, kemudian add. Kemudian bila kita nak masukkan apa-apa saham, pergi dekat atas ni. Kan ada macam kotak ada apa di atas tu kan. Klik dekat situ. Sudah keluar banyak option, banyak list. Pergi dekat situ new transaction. Okey. Pergi dekat situ new transaction. Kemudian kita masukkanlah apa-apa saham yang kita nak beli hari ni. Bukan nak beli hari ni, yang kita nak buat paper trade. Contohnya ada saham apa? Okey, sekejap. Contohnya tak apalah, saya tunjuk dulu macam mana nak buat. Okey, contohnya kita nak beli saham Kobe. Okey. Contoh. Ni contoh contoh paper trade saham Kobe. So type dekat situ Kobe dan dia keluar banyaklah dekat sini. Pilih Kobe. Okey, price adalah harga yang kita nak beli. Katalah kita nak buat paper trade pada harga, katalah contoh Kobe harga RM2. Contoh ini contoh, saya tak nampak saham Kobe kat sini. So harga RM2. So kita pun letaklah dekat sini price to buy RM2, volume letak berapa lot yang you nak beli. Kemudian fees you just tekan yang ni saja, nanti dia akan automatic. Date, kemudian note ni adalah you punya trading plan. Trading plan dekat mana why kita nak beli, kita boleh beli saham Kobe. Alright, why kita boleh beli saham bla bla bla. Alright, so tulis dekat situ. Okay, so tulis kat situ. Kemudian bila kita dah isi semua, kita tekan save dekat atas ni. Alright, macam tu saja. Okay, kemudian bila kita dah buat, macam mana kita nak monitor. Contoh yang ni adalah 4 Oktober hari tu kita ada buat paper trade. Contoh ni counter AME. Alright. Actually dia dah untung lebih daripada 30%, tapi saya just nak tengok apa yang ada, apa yang boleh berlaku dekat AME ni lagi. So daripada sinilah kita nak tengok potensi saham yang kita guna tu, sama ada teknik yang kita guna tu okey ke tak okey. Alright. Dan so ada banyaklah saham untuk 4 Oktober itu kita buat paper trade. Alright. So begitu buat paper trade lagi. Okay. So daripada sini saham-saham yang macam negatif 17%. Why negatif? Kemudian macam contoh counter Kuskapi, kenapa boleh naik sampai 18%? So kita check lah apa yang ada dekat charta. Alright. So daripada situ kita akan belajar. So macam itulah cara untuk kita buat paper trade. Selain daripada tu, macam contoh saya buat dekat sini watchlist. Daripada watchlist ni pun salah satu cara kita boleh buat paper trade juga. Okay, macam saya selalu buat dekat sini je lah.
Sebab kita dah mahir lah. Kita dah mahir lah. Sebab kita dah biasa, bukan dah mahir lah. Kita dah biasa buat kat sini. Alright. Macam counter dalam watchlist yang watch 3 setiap hujung minggu, so kita akan tengoklah satu-satu. Okey, saham-saham yang ada signal biasanya kita akan tanda, kemudian kita akan tengok macam saham ni sebenarnya paper trade senang saja. Okey, saya tanda date saya study yang dah ada signal, saya letak satu arrow, kemudian saya letak buy harga beli dekat sini color hijau. So maksudnya bila kita beli dekat sini, kita dah tanda. So nanti bila kita kita study counter ni, oh counter ni kita dah study dah hari tu, dah ada signal. Alright. Counter G Mutual. Memang ada counter-counter yang dah ada signal tapi dia turun. Okey, macam ni kan. Ada signal tapi belum naik. Okey, so daripada situ kita tahu, oh memang dah ada signal. Glotek. Right? So kita buat paper trade 61 sen dan naik hari itu sampai 73 sen. Kita tahu macam mana signal yang keluar tu akan kita study kita bulan Mei. Alright? First signal, fall strategi kita. Kalau keluar false signal, itu semua you all perlu tahu. So janganlah, sebab setengah orang bila keluar false signal, okay, ada signal buy tapi itu adalah signal palsu. Signal fall, dia still tak mau cut loss. Okay. Counter sukses ni kalau tak cut loss pun dia akan naik lagi kan. So dia turun dan turun. Beli masa dekat support. Masa dia breakout dan pullback. Masa pullback ni kita tunggu signal. Okay, macam dekat ni signal false lah. False signal. Ini normal. Okay, kemudian dia keluar lagi. Garis ni saya guna EMA 50 dan juga 200. So kalau ada signal dekat support, ni cara saya buat paper trade lah. Cara saya buat paper trade. Okay, counter LYC hari itu kita detect 4 Oktober juga ada signal. So, daripada 26 sen naik hari itu sampai 30 sen. Nah, ini salah satu cara lah kita buat paper trade. Alright. Syscope. Okay. So walaupun dia punya kenaikan dia tu sikit, tapi kalau kita bandingkan dengan market semasa sekarang ni, okay, kita dah dapat lebih daripada 20% hari itu kenaikan. Okay. So apa yang kita boleh buat masa market tengah lemah ataupun tengah sedu sekarang ni, kalau lebih daripada 5%, 10% tu, just ambil saja profit tu. Okay, kita tak nak. Macam hari ni counter VS. VS pun kita study ya counter ni. Okay, counter VS. Okay, ini adalah signal. Kalau kita tak ambil profit dari pagi tadi, dia akan turun balik lah. So dalam market yang macam sekarang ni, kalau kita tak ambil profit, dia dah bagi tadi lebih daripada 20% kan. Kalau kita tak ambil, still tamak, kita akan dapat lebih kurang berapa peratus saja. Okay. BS lagi apa? Apa? Ini apa? Contoh yang kita study last week, hari Ahad. Okay, SK Price. SK Price pun kita ada study. Okay, ini hammer. Memang kita ada buat trading plan hari itu. Okay, hammer dekat support. So siapa yang tak ambil profit tadi, dia akan kacau bilau esok. Okay, dia bagi sampai 30%. Okay, sampai maksimum lah limit up. Okay, so kalau you all bayangkan, kalau you all invest dekat tempat lain, you all nak dapat 10% setahun pun susah.
Okay, macam ASD bagi just 67% ke 8%. Tapi bila kita trade saham, kalau dalam tempoh seminggu dapat 20%, itu bergantung kepada you all punya matlamat lah kan. Okay. So macam ni lah saya selalu buat paper trade. Alright. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan so daripada paper trade yang kita buat ni, apa yang kita nak ambil perhatian adalah, okay, so kita dah buat paper trade. Contohnya kita dah beli saham tu, dah monitor, tiba-tiba ada saham yang kita buat paper trade tu, contohnya daripada 10 saham paper trade, okay, dia akan ada result yang bercampur-campur lah. So yang pertama sekali ada, contohlah 7 saham cut loss. So 7 saham cut loss tu, daripada sini kita boleh check sama ada dia ada banyak benda lah yang kita boleh check dekat sini. Okay. So kita boleh check. So 7 saham yang kita cut loss tadi tu, kita boleh check sama ada teknik tu sesuai tak. Okay. Yang kedua, kalau teknik tu tak sesuai, kita cari teknik baru. Belum, jangan cari teknik baru lagi. Tanya tempat belajar. So kemudian kalau you all perlu tanya sampai dapat jawapan. Jangan saya tulis. Tanya tempat belajar sampai dapat jawapan. So benda ni ramai orang yang tak buat tau. So dia tanya, lepas tu cikgu tu tak bagi jawapan yang memberangsangkan, you all just ignore. Padahal kalau you all tanya dan tanya lagi, nanti you all akan dapat jawapan. Tanya sampai dia jawab tak tahu. Okay? Okay, tanya dan tanya sampai, sebab kadang-kadang cara kita tanya tu dia tak trigger lagi. Dia tak trigger sampai tanya, baru dia boleh trigger. Sebab pemahaman kita ni dia ada dalam kepala, dia ada dalam minda semua orang. Cumanya kita nak come out with word tu yang masalah. Cara kita nak olah perkataan untuk semua orang faham. So bila you all tanya dan tanya, insya-Allah kalau cikgu tu ada jawapan, you akan faham. Okey. Kalau tanya saya kata kalau tak tahu. Okey. Kalau tanya banyak sangat. Okey, macam itulah. Saya pun akan bertanya cikgu saya sampai dapat jawapan, sampai dia pening. Alah bayar sampai 5,000 tapi tak mau jawab soalan. Macam mana kan? Janji bulan dan bintang. Okey, gurau-gurau. Okey, so tanya tempat belajar sampai dapat jawapan, kemudian bila tak dapat jawapan baru cari teknik lain. Cari teknik lain yang sesuai. Maksudnya kalau you all belajar intraday, ilmu tu betul. You all belajar intraday, ilmu tu betul. Tapi bila you nak apply, you pula sibuk. Macam mana nak? Betul. Ilmu tu dah betul dah. Cuma kapasiti kita yang tak boleh trade intraday, memang cut loss lah. Okay? Macam itulah. Ilmu tu betul. Tapi bila kita trade saham hari ni, contoh kita belajar swing. Okay? Kita belajar swing. Tapi bila kita beli saham pagi tadi, kita nak pukul 12 tengah hari dah bagi 10%. Okay, ilmu tu dah betul, kita pula tak betul. Okay. Jadi kena muhasabah lah, kena muhasabah. Alright. Okay, ini saham yang kena cut loss. Yang kedua kita nak tengok saham yang profit. Okay. Contoh ada 3 saham yang profit. So 3 saham yang profit ni pun kita nak tengok apa yang ada dekat saham tu. Dia ada beberapa benda lah yang kita boleh tengok. Okay. So saham yang profit tadi tu, kita nak tengok dia punya signal apa. Okay.
Kita tengok signal apa. Kemudian bila kita dah tahu signal apa, kita repeat dekat counter lain. Repeat di counter lain. Maksudnya kita nak cari signal yang keluar untuk 3 saham yang profit tu. Kita nak repeat, sila ejaan lah. Kita nak repeat di counter lain. Okay. Okay. So janganlah. So bila kita dah lama-lama buat paper trade ni, kita akan sampai satu tahap. Okey, tak apa. Nanti saya akan baca soalan. Kalau ada soalan, you tanya, tulis dulu. Okey, saya nak habiskan ni dulu. Tak mana tadi tu. Okey. So, sampai bila nak buat paper trade? Sampai bila nak buat paper trade? Okey. Sampai bila-bila lah. Every time lah. Every time. Selagi you trade saham, you kena buat paper trade. Selagi trade saham, kena buat paper trade. Okay, tak kisahlah, saya sendiri pun, kita dah 10 tahun dalam bidang saham pun, kita masih lagi buat paper trade. Alright. Okay. Buat paper trade sampai you all dapat 7/10 saham profit ataupun achieve target. Okay. 7/10 saham ke atas achieve target. Selagi tak sampai 7/10 saham, you tak boleh beli guna duit lagi. Okay. Macam tadi kan. Macam tadi tu. 7 saham kat loss, 3 saham saja yang untung. Jangan beli saham guna duit betul lagi lah. Sampai you all dapat 7/10 saham achieve target. Kalau buat paper trade 30 saham, katalah bulan 11, 7/10 saham cut loss. Okay, kemudian kita repair. Kat mana tak betul kita repair. Bulan 12 pula, kita beli lagi 20 saham. So please dapatkan 7/10 achieve target. So kalau 7/10 daripada 20 saham, lebih kurang 14 ke 15 saham yang bagi profit. Why kita nak yang macam tu? Okay, sebab katalah kita beli 10 saham. Okay, kita beli 10 saham, 7 saham bagi dekat kita 10%. Okay, ini contoh pengiraan lah. And then yang 3 saham lagi cut loss, negatif 5%. Okay, 5%. So bila kita tolak, okay, 7 saham yang bagi 10% ni kita akan dapat, katalah satu saham tu kita beli RM1,000. So kalau 7 saham yang bagi 10%, kita dapat RM700 lah kan. Okay. 3 saham yang kita cut loss 5%. So 5% kata beli RM1,000, RM50. Darab 3, 150. Okay, 150. Kemudian 700 tolak 150 dapat 550. So that's why kita nak figure yang ni. Kita nak figure ni 7/10. Okay, kalau kita guna yang ni 7 saham cut loss 5%. Okay. 7 saham 5%. Negatif 5%. So akan jadi negatif 350, betul? 7 kali 5, 3. Okey. 350, negatif 350. Kemudian yang profit 3 saham 10% ada RM300. So bila kita total, kita siap rugi RM50 lagi. Kita tak tolak lagi brokerage fees. So that's why kita perlu buat paper trade sampai kita dapat figure yang ni. Setengah orang cakap 6/10.
So kalau 6/10, yang ni kena tingkatkan sikit lah, 15% ataupun 20%. Okay, akad loss bawah 10%. Alright, ini contoh pengiraan lah. Okay. Ada beberapa soalan? Okay, Tuan Jufri dia guna bursa marketplace pun boleh. Cuma bursa marketplace dengan saya punya handphone ni dia macam asyik-asyik. Tak boleh asyik-asyik kena login. So saya guna sebab kita guna KSC screener ni sebelum bursa marketplace ada dalam pasaran lagi. Alright, tapi tak kisah. Janji boleh buat paper trade. Yang first sekali kena ada teknik lah. Tak ada teknik ibarat tak ada pedoman. Okay, buat ilmu sendiri. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada teknik ibarat tak ada pedoman. Okay, buat ilmu sendiri. Okay, bagi yang tanya masa tak live tu, you all kena tahu bila kita bekerja, tapi kena tengok live juga ni. Okay, kena tengok live. Guna KSC screener. Okay, ini just paper trade. Paper trade ni just kita nak ukur keupayaan kita untuk kita apply ilmu, untuk kita aplikasi ilmu tu. Okay, kalau you all nak tengok live tak live, you all just tengok platform broker saja. Okay, kalau contoh kita beli saham yang betul, kita tengok kat platform broker lah. Kalau kita buat paper trade, tengok kat KSC screener. Biasanya orang-orang yang bekerja ni, okay, apa rahsia supaya kita tak trade ikut emosi bagi orang-orang yang bekerja ni? Trade cara swing. Masa kerja tu kerja. Okay, tengok saham, tengok platform sekali sekala saja. Mungkin rehat on the way nak pergi toilet ke apa, ada masa terluang sikit, kita tengok kita punya portfolio. Okay, so biasanya kita akan tengok kita punya paper trade sebelah malam. Habis kerja baru kita tengok. Sebab counter-counter untuk swing ni biasanya kita beli dekat support. Okay, kalau you all tengok saya punya counter macam SKB chart kan, SKB shutters. Okay, SKB shutters ni kalau you all tengok tadi saya punya paper trade, kita dah buat masa dia naik breakout, dia turun pullback, ini adalah signal kita. Sekali lagi dia naik, turun, kali ni kita tak belilah. Kemudian next dia naik, turun, ini adalah signal kita. Dia naik lagi, turun, ni kita panggil sebagai buy on pullback. Alright, so untuk swing you all perlu belajar buy on pullback. Kalau you all beli based on breakout, ramai orang terperangkap apabila contoh kita letak resisten dekat sini. So bila breakout semua orang bising lah, semua orang bising, kita pun sibuk bekerja. Sepatutnya masa breakout tu baru kita beli, tapi kita sibuk. Buka platform dia ada harga dekat sini dah. Okay, kita pun beli keesokannya, kejar harga. Okay, mula-mula dia naik gap up, kita pun kejar lagi, kemudian dia turun. Bila kita tak ada ilmu, masa dia turun ni kita cut loss. Padahal masa dia turun ni lah kita beli berdasarkan bila signal dah keluar. Okay, contoh dekat sini lagi. Okay, once the breakout, orang pun kalut beli dekat sini. Padahal kalau saya, dia ada breakout dulu, sampai satu tahap dia akan turun. Sebab counter saham yang sihat, yang bagus, dia akan ada pergerakan zigzag. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay, so selepas dia breakout, dia pasti akan turun. Masa dia turun ni lah kita tunggu signal. Okay, sekali lagi dia naik, turun, tunggu signal. Ini naik, turun, tunggulah signal. Okay, contoh counter Wong. Okay, nampak dia punya kenaikan. Naik, turun, naik, turun. Nampak ni kita detect. Naik, turun. Kita detect lagi dekat sini. Naik, turun. So sekarang dia dah create triangle. Actually dia dah breakout triangle pun. Alright. So you all boleh buat paper trade counter Wong ni. Cuba buat paper trade
masuk dalam KLSC screener tu, kaunter Wong, harga semasa 1.71. Tengok lagi sebulan apa jadi dengan kaunter ni. Okey, Kobe dia naik, kemudian dia turun, breakout triangle. Ini adalah kawasan entry. Masa dia turun ni kawasan entry bila ada signal. Unisem dah naik, kita dah detect hari tu dekat sini. QES pun kita dah detect. Masa dia breakout hari tu dekat support. Okey. Walaupun dia punya kenaikan dia tu nampak tak sikit, nampak tak besar, tapi sekali dia naik sampai dekat sini, kita dah dapat beberapa persen lah. Okey, lebih kurang 10% dalam tempoh sebulan ke 2 bulan. Okey, actually kalau market okey, market masa dekat sini sekali dia naik zap. Tapi sebab market suram, dia punya kenaikan dia tu 10% pun 10% lah. Okey. Contoh Hiaptek naik turun sampai dekat support dah breakout triangle. Okey, boleh buat paper trade counter Hiaptek. Tolong masuk dalam KLSC screener. Okey, pause buat triangle. So macam mana nak trade triangle? Counter DNEX. Okey, dah breakout triangle. Itu kita detect dekat sini. Kali pertama, kali kedua dia dah naik dah. Pun boleh buat paper trade. Eco World kita detect hari tu dekat mana? Dekat sini kita detect dia dah naik tinggi dah. Okey. So kena ada strategi. Macam saya just guna satu strategi saja, buy on dip sahaja. Sebab kita sibuk kan, siang kita sibuk. Okey, kita nak kena buat kuih. Okey. Sebab saya ada buat bisnes F&B, so siang saya akan sibuk. So kita akan study malam. So ramai orang yang you all actually you all boleh belajar dengan semua orang. Okay, tapi you all kena dia tu macam mana? Adakah dia seorang intraday trader, dia ajar intraday. So siapa yang ada masa full time trader, bolehlah belajar dengan dia. Kalau you all seorang yang sibuk, okay, kerja sibuk, meeting sana sini, jumpa klien, okay, siapa-siapa yang berniaga perlu uruskan bisnes, you all kena belajar cara trade, cara swing, dan perlu belajar dengan orang yang trade swing. Jangan belajar dengan orang yang trade intraday. Sebab tu saat lagi tengah duk attend customer, tiba-tiba dapat mesej, tolong beli counter ni. Pukul 10 pagi, tengah sibuk, 10 pagi dapat mesej, buy call. Buy call pula counter intraday. Kan? Ramai orang yang buat macam tu kan. Contoh macam counter, tadi counter apa? Tadi ni counter SK Press. Sebab saya pun dapat juga tadi ni. Okay, so kalau kita tukar ke 15 minit ataupun ke 1 minit. Okey lah, kita ambil 5 minit. Okey, pagi tadi ramai lah. Dapat mesej masa dekat sini. Okey, masa dekat 1.92 ramai lah dapat mesej. Okey. So kalau kita delay 10 minit, takkanlah kita tengah sibuk, kita terus nak beli saham kan? Nanti ganggu pula. So kita pun terdelay pukul 11.10. Pukul 11.30 baru kita tengok ada harga dekat sini dah. Okey. Lepas tu elok kita beli, dia pun turun. So counter SK Press ni kita dah detect hari Ahad, hari itu lagi, hari Ahad kita detect. Cuma dia naik awal lah pula kan. Okay. Actually dia punya signal dia dekat sini boleh entry. Dekat sini boleh entry. 4 Oktober tu kita dah boleh entry. Skip press 4 Oktober. Okay. So macam tu lah. You all kena decide. Sebab tak salah lah dia ajar intraday. Tak salah sebab dia trade intraday. So dia ajar dekat orang yang nak trade intraday. Kita ni lah. Bila kita tak ada masa, why kita nak trade intraday? Nak dapat satu hari RM300. Dapat tu Alhamdulillah, tapi selalunya kena cut loss saja. Betul, KSC Screener RM 50 setahun.
Depend lah, depend. Okay. Kalau saya, kalau you all tanya saya, kalau you all just nak trade swing, you all guna yang free saja dulu. Guna yang free. Sebab platform pun dah bagi free. You all nak bayar pun boleh lah actually. Tapi what for? Okay. Sebab kalau kita guna yang free pun dah mencukupi dah actually. Dah mencukupi. Right? Bayar pun bagus. Kalau you all tahu guna lah. Kalau tak tahu guna yang free. Okay. Sebab nak lukis benda ni, semua free saja. Okay, indikator tu jatuh ke tempat ketiga, keempat tau. Yang lukis secara manual ni yang nombor satu. Macam mana nak lukis tu yang penting. Sebab saya tengok ramai orang yang nak subscribe sini, subscribe sana. Padahal guna yang free saja, guna yang free sahaja. Tak payah nak subscribe sampai 600 lebih, 1000 lebih. Nak subscribe hanya untuk dapatkan indikator. Actually, you all kena mahir yang asas dulu. Baru you all akan faham macam mana pergerakan harga saham tu. Okay, biasa saya just guna indikator yang 1-2 indikator. Yang lain semua adalah ilmu price action, ilmu asas. Asas pun tak faham, nak belajar yang advance lagi penting lah. Ibarat kita kita daripada PMR terus PhD. Dia ibarat dia macam tu. PS pun dah naik hari ni. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan topik kita hari ni? Sekarang pukul berapa? 10:11. Okay, so siap. Okay, you all boleh tanya soalan kat bawah sini. Untuk next sesi live lah, insyaAllah lah kita akan buat kerap sikit. You all boleh tanya soalan. Kalau topik tu suitable, sesuai, saya akan buat live berkaitan. Okay. Okay, so you all boleh tulis dekat bahagian komen topik apa yang you all nak next live. Okay, topik apa yang you all nak. Jika sesuai nanti saya akan sentuh isu tu. Alright. Cumanya apa yang saya boleh cakap berdasarkan teknikal, anytime lah bursa ni akan naik. So cepat-cepat mantapkan diri dengan ilmu. Yang penting sekali tu you all punya teknik tu. Betul ke tak betul? Ni belajar macam-macam tapi tak betul, susah juga kan. Daripada 10 last, you all check balik. Saya nak you all check balik benda ni. Okay. Okay, last 10 saham. Last 10 saham yang beli, berapa untung dan rugi. You all check balik. So hari ni, you all kena muhasabah diri benda ni. Okay, daripada last 10 saham yang beli, berapa untung dan rugi. Maksudnya daripada 10 tu, katalah 7 achieve target. 3 tak achieve, kena cut loss. Ataupun 3 saja yang achieve target, lagi 7 tu kena cut loss. Ataupun semua dalam trading plan lagi, cewa. Okay.
Kalau you all beli dekat tempat betul, sekarang ni tak kena cut loss lagi lah. Kebanyakannya kena hold. Ataupun kita tunggu dia breakout. Tentu saja. Dia punya strategi sekarang. Okay, please check. Okay, so dah pukul 11 lebih dah. Saya harap you all dapat manfaat lah, dapat manfaat daripada perkongsian saya malam ni. InsyaAllah kita akan ada lagi perkongsian. You all boleh tengok balik video-video saya yang sebelum ni. Atau sebelum ni kita share apa, you all boleh tengok balik. Okay, so jangan lupa invite kawan-kawan untuk join group ni. Macam mana nak invite, you all tengok dekat page yang pertama group ni. Dekat situ dia ada invite. You all klik invite tu, kemudian add lah kawan-kawan yang you all rasa dia ni ada problem dalam saham ni, ada problem. Tapi dia tak tahu macam mana nak atasi problem tu. So you all invite dia. Kalau ada soalan, you all boleh tanya, tag dekat status, nanti saya akan baca. Kalau perlu kita kongsi, kita akan kongsi. Kalau tak perlu kongsi, kita just diam-diam saja. Okay? Alright. Okay, so kita jumpa lagi. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan jumpa lagi. Please bagi topik yang saya nak share. Actually saya ada banyak topik lah. Tapi kalau you all ada spesifik topik, kita akan, insyaAllah kalau sesuai kita akan share. Kita akan bincang, kita akan discuss. Okay, so kita jumpa next time. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Okay, bye.